سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب سلمنا يا غفار المستقيم وهداية نسأل لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إنا من نعرف به أوامرك ونعرف به نواهيك وانصرك الفهم وإلهام الملائكة المقربين وخرجنا من الظلمات الوهم وافتح علينا وحقق علينا نصرنا رب اشرح لنا صدرنا لساننا واحلل عقدة من لساننا قال الشيخ المسلم تعالى نفعنا بعلومه في الدارين. Yang ke-13 kita. Yang ke-13 kalam. Artinya perkata Allah Ta'ala. Iaitu sifat yang sedia adanya pada zatnya. Yang tiada berharaf dan tiada bersuara. Artinya bukanlah itu sifat daripada jenis haraf dan bukan daripada jenis suara. Maka bukannya perkataan lafzi, yakni arad yang berdiri pada hawa. Dan bukan pula daripada perkataan nafsi, seperti hadisun nafsi, kerana bahwasanya daripada umur i'tibariyah. Dan tiada terdahulu dan tiada terkemudian. Artinya tiada disifatkan dia dengan dahulu dan kemudian. Kerana bahwasanya sifat yang satu jua. Bahkan tiada berkelakuan sifat itu dengan satu kelakuan daripada segala kelakuan kalam dengan mana perkataan. Yang ke-13 kalam. Sifat kalam Allah Ta'ala. Artinya perkata, sifat perkata. Sifat perkata siapa yang kita belajar sekarang? Perkata Allah Ta'ala. Iaitu maknanya kita belajar bukan semata-mata sifat perkata. Jadi yang kita belajar sekarang ni, yang ke-13 ni bukan semata-mata sifat perkata. Kalau tilik pada semata-mata sifat perkata, maknanya di kita pun ada sifat perkata juga orang yang tidak bisu. Kalau tidak katanya perkata Allah, jadi sifat perkata kita pun nak belajar jugalah hari ni. Bukan. Jadi maksudnya sini nak belajar sifat perkata bagi Allah Ta'ala. Kita nak mengenalkan sifat perkata bagi Allah Ta'ala. Sifat perkata Allah Ta'ala ini dia, apa dia? Iaitu sifat perkata insan. Satu jenis sifat. Sebab zat Allah Ta'ala zat yang qadim, zat yang sedia, maka sifat dia pun tak dapat tidak mesti sedia juga. Kalau tidaknya, kalau sekiranya kalau sifat itu tidak sedia, kalau sifat itu tidak sedia, maknanya belum pada nak ada sifat ini, maknanya terdulu oleh lawan dia. Maknanya belum pada nak ada sifat ini, Allah Ta'ala bersifat dengan lawan dia. Maka bersifat dengan lawan bagi perkata itu adalah perkara yang mustahil. Jadi mestilah kita katanya, kita i'tiqad katanya sifat perkata Allah Ta'ala ini sedia. Bukan baharu.
Iaitu sifat yang sedia. Sebab mengikut zat yang sedia, sifat dia pun mesti sedia juga. Kalau tidak, jadi ada kekurangan. Belum pada nak ada sifat itu, jadi ada bersifat dengan sifat kekurangan, ialah lawan. Adanya ada sifat itu pada zatnya. Ada pada zat itulah yang dalam kitab Faridah tadi dia kata berdiri pada zat Allah. Ada pada zat Allah itulah yang kitab Faridah katanya berdiri pada zat Allah. Lepas tu yang berdiri pada zat Allah itu kalau mengikut Asy'ari dia kata itulah kaunuhu mutakalliman. Jadi maknanya kaunu mutakalliman dah duduk, dah ada dalam bahasan sifat pengertian sifat perkata, sifat kalam dah. Sebab tu dia katanya tak payah bilang jadi satu sifat yang lain pula tu tidak. Dah di dalam tu dah. Sifat ini sifat yang sedia ada pada zat Allah. Jadi maknanya berdiri pada zat Allah. Zat Allah bersifat dengan dia. Dia jadi sifat bagi zat Allah. Maksudnya begitulah. Yang tiada berharaf. Yang tiada berharaf. Mana bukan haraf. Tu tengok tafsir dia lagi kerata. Dan tiada bersuara. Tiada bersuara maknanya tiada berharaf, tiada bersuara. Apa maknanya? Artinya bukanlah sifat, bukanlah itu sifat perkata tu daripada jenis haraf dan bukan daripada jenis suara. Bukan haraf, bukan suara sifat. Bukan jenis haraf, bukan jenis suara. Sebab kita sekarang ni kita cakap pasal kalam dengan makna sifat. Kalam dengan makna sifat. Maka memanglah sebut kata sifat ni yang kalam dengan makna sifat yang lawannya apa dia? Bisu. Yang lawannya bisu. Maka sebut kata sifat. Maka memang bukan jenis haraf, bukan jenis suara. Maka bukannya perkataan lafzi. Apa dia perkataan lafzi? Yakni arad yang berdiri pada hawa. Suatu jenis arad. Yang berdiri, yang melekat, yang berdiri pada hawa. Yani suara-suara itu ialah suatu jenis arad. Lepas tu dia menupani pada hawa, pada angin. Sebab tu dia suara datang melalui angin. Cakap gitu kan. Suara datang melalui angin. Sekiranya sebab tu kalau kita duduk dalam, kita menyelam di dalam air. Apabila kita menyelam dalam air, maka ketika kita duduk dalam air itu, suara tak datang, angin tak masuk dalam air. Sebab tu ketika kita menyelam dalam air itu, walaupun orang yang dekat dengan kita tak dengar cakapan dia. Sebab apa? Angin tidak sampai ke telinga kita. Dan bukan pula daripada perkataan nafsi. Bukan pula daripada perkataan nafsi seperti hadisun nafsi. Kerana bahawasanya perkataan nafsi itu daripada umur i'tibariyah. Jadi mengikut di sini kita boleh ambilnya 3 perkara. Satunya kalam dengan mana sifat perkata yang sedia. Yang keduanya perkataan lafzi. Bahasa Arab panggil kalam juga, tapi disambung di belakang kalam lafzi. Dan yang ketiganya perkataan nafsi. Bahasa Arab kata kalam nafsi. Jadi tiga-tiga sana itu sifat yang kita bahasa Melayunya kata apa dia? Perkata. Itu pun bahasa Arab katanya kalam juga. Panggil kata kalam juga.
Dan perkataan lafzi pun bahasa Arab kata kalam juga. Dan perkataan nafsi pun bahasa Arab pun panggil kalam juga. Jadi tiga bagai kalam dah tu. Dah ada tiga bagai kalam. Maka apabila kalam tu ada tiga, yang mana satu yang kena atas sifat ni? Yang mana satu yang kena atas sifatnya? Jadi kalam yang katanya sifat yang sedia, itulah sifat yang kita naknya. Itulah ya sifat. Adapun kalam lafzi bukan dia sifat. Kalau kalam nafsi bukan dia sifat. Begitu. Jadi dengan sebabnya bahasa Arab tu dia panggil kalam kesemuanya. Dengan bahasa Arab tu dia panggil kalam kesemuanya. Tetapi kalau kembali kepada bahasa Melayu diterjemuh di sini, apa dia? Jadi berlain. Kalau sifat kita kata perkata, panggil terjemuh gitu. Kalau kalam lafzi kita terjemuh kata perkataan, dah beza dah. Perkata dengan perkataan. Itu dah beza. Jadi tak bimbang sangatlah nak jadi keliru kalau tilik pada bahasa Melayu. Tetapi kalau kembali pada asal bahasa Arab, semuanya dikatakan kalam kesemuanya. Yang kita dalam bahasa Melayu yang katanya perkata tu ialah satu perkara, satu sifat. Kalau di manusia kita yang mana Allah Ta'ala letak kat anak lidah. Yang kalau tak ada benda ini, tak ada sifat ini, jadi apa? Jadi bisu. Kalau tak ada sifat perkata yang ada pada anak lidah tu, maka orang itu katanya orang itu orang yang bisu. Kata orang bisu, apa makna orang bisu? Orang yang tidak ada sifat perkata. Allah Ta'ala tidak menjadikan sifat perkata pada anak lidah dia. Sebab tu jadi bisu dia. Itu. Kemudian apabila kita ni, kita kira di kita dulu, sementara nak tengok sifat Allah Ta'ala, di kita ni apabila dengan sebab kita ada sifat perkata yang ditaruh, yang diletak pada anak lidah, yang Allah Ta'ala jadikan letak di situ, maka adalah sifat perkata kitanya, maka taklah bisu kita ni. Apabila ada sifat perkata, maka apabila ada suatu perkara kita nak menyampaikan perasaan di dalam hati kita, apabila ada perkara yang kita nak, ada benda dalam hati kita, nak menyampaikan kepada yang lain, maka benda yang ada dalam hati kita tu dikatakan perkataan nafsi atau dia panggil hadisun nafsi. Ada suatu perkataan, ada suatu perkara duk nak cerita, duk nak kata, duk nak bercakap dengan kawan kita masalah, maka yang ada dalam hati kita itulah dikatakan hadisun nafsi, cakapan hati. Itu panggil kalam nafsi. Kemudian apabila ada suatu perkara dalam hati kita, suatu cakapan yang disedia dalam hati kita, itu panggil perkataan lafzi nafsi atau hadis nafsi, cakapan hati. Maka apabila kita bertemu dengan kawan kita masal, kita pun bercakap dengan dia. Bercakap tu itu dikatakan perkataan lafzi. Kita bercakap. Tetapi kita bercakap yang saudara kita tu dia ambil apa dia? Ambil suara. Dia terima suara daripada kita. Maka suara itulah suatu arat yang berdiri pada hawa. Maka suara kita yang keluar daripada mulut kita masuk ke telinga dia tu dikatakan perkataan lafzi. Itu dikatakan perkataan lafzi. Maka kenapa boleh kata apa dia perkataan lafzi? Sebab perkataan lafzi itu mana cakapan itulah.
Yang kita dengar orang kitanya sama-sama kita dengar apa dia? Dengar kalam lafzi. Dengan cakapan itulah dia panggil perkataan lafzi, kalam lafzi kalau bahasa Arab. Maka kalam lafzi inilah bersuara. Sebab lafaz tu dia daripada suara. Yang kita dengar tu dengar apa dia? Dengar perkataan lafzi, dengar kalam lafzi. Kemudian kalam lafzi itu apa dia? Suara. Suara semata-mata suara, belum panggil kata lafaz. Suara semata-mata suara, tak panggil lafaz, tak panggil perkataan. Kita bagi faham usul asal dia dulu. Suara semata-mata suara yang masuk ke telinga kita itu, dia tak panggil lafaz lagi. Sebab suara kereta, suara burung, suara apanya, suara loceng, suara mutu apa semuanya, maka itu tidak dia panggil suara tetapi tidak panggil lafaz, dia tak panggil perkataan. Seperti suara burung, suara mutu, suara apa sekalipun, maka itu dia panggil suara, tak panggil lafaz. Maka suara yang mana nak panggil kata lafaz ialah suara yang melekapi haraf-haraf. Seperti kalau kita batuk, kalau kita bersin. Kalau kita batuk, kalau kita bersin, dia panggil perkataan ke tidak? Tidak, sebab tidak ada melekapi haraf-haraf. Sebab tidak melekapi haraf. Sebab tu orang batuk, kita tak kata cuba dengar orang tu cakap apa. Kita tak kata begitu. Sebab apa? Sebab batuk bukan cakapan. Sebab dia tidak melekapi di atas haraf-haraf, di atas makhraj-makhraj itulah. Sebab dia tak ada makhraj. Kita batuk tu, kita bersin tu, sama. Dan suara-suara mutu, suara loceng, apa semuanya tidak ada makhraj haraf. Sebab tu dia tak panggil lafaz. Seperti suara, kalau suara loceng ke atau suara kita ketukkan dinding ke masalan, apabila kita memaku, maka suara memaku tu suaralah tetapi bukan lafaz. Jadi maknanya apabila suatu suara melekapi di atas haraf-haraf, maka itulah dia panggil lafaz. Jadi pendek katanya lafaz itu perkataan itulah, itu dikatakan suara yang melekapi di atas huruf. Begitu. Jadi lafaz bahasa Arab, perkataan itu ialah jenis suara. Hanya suara yang melekapi dengan huruf. Ada makhraj dia. Kita bunyi makan, bunyi makhraj mim, bunyi mad alif, bunyi kaf, bunyi nun. Kalau bahasa Arab, tengok kita katanya Allah, bunyi apa dia? Bunyi hamzah. Suara juga, tapi dalam suara tu ada bunyi bunyi sebab melalui makhraj hamzah. Allah, bunyi lam, ada bunyi lam. Jadi sebutan Allah tu suara lah, tetapi dalam suara tu ada mim, ada lam, ada ha, begitu. Maka itu panggil perkataan. Jadi maknanya kita kata Allah, maka tu satu haraf. Allah dua kali lam, lam tu haraf. Allahu, tengok orang azan Allahu Akbar, hu suara juga tapi ada makhraj ha. Begitulah. Jadi maknanya nak panggil, jadi haraf tadi tu, haraf atau huruf yang panggil, maka itu suara lah. Tetapi yang melekapi di atas makhraj haraf, maka jadi haraf. Maka haraf tu lafaz lah, perkataan lah. Maka
apabila kita faham di situnya, kita manusia ini nak boleh bercakap tu asalnya mestinya kena ada sifat perkata yang mana Allah Ta'ala jadi letak pada anak lidah. Dengan sebab ada sifat perkata inilah kita tak kata orang itu bisu. Walaupun dia diam sekalipun. Walaupun kita beri salam dia tak jawab sekalipun. Kita tak kata kau bisu. Kita tak kata begitu. Sebabnya semata-mata ada sifat perkata pada anak lidah tu. Dikatakan dia tu bersifat dengan sifat perkata tak bisulah dia. Walaupun kita tegur dia tak jawab, kita beri salam pun dia tak balas salam sekalipun, kita tak kata dia bisu. Begitu. Kemudian, belum pada kita nak cakap dengan apa-apa cakapan, maka biasanya ada cadangan cakapan tu dalam hati. Biasanya ada cadangan cakapan tu dalam hati. Maka cadangan cakapan dalam hati tu dikatakan kalam nafsi. Perkataan nafsi, yang mana setengah daripadanya hadisun nafsi. Cakapan dalam hati. Ada kalanya setengah orang tu ada cakapan hati tu tapi tak tubik, tak keluar daripada mulutnya kalam lafzi. Apa dia? Sebab tak tergamuk. Ada juga dia bukan bisu. Lepas tu contohnya kita ni lapar masalah. Kita bukan orang bisu, adalah sifat perkata pada kitanya. Lepas tu kita sekarang lapar, kemudian ada seorang tu, agaknya dia orang peringkat besar, dia orang tinggi, peringkat tinggi, maka dia panggil kita makan bersama dengan dia. Kata, mari datang bersama, kita pun diam saja, tak cerita, tak kata boleh, tak kata tak. Sebab apa? Tapi dalam cakapan nak makan. Nak cerita kata boleh saya nak makan. Tapi tak tergamuk. Jadi tak keluar daripada mulut. Maka apabila tak keluar daripada mulut kita, maknanya tak ada kalam lafzi lah di situ. Maka dengan sebab kalam bahasa Arab tu, jadi dengan secara ringkasnya 3 bagai. Maka apabila sebut sifat kalam tu, dia nak jagalah katanya, bukan kalam lafzi, bukan kalam nafsi. Ini satu sifat. Ini satu sifat, bukan maksudnya kalam sifat perkata bagi Allah, sifat kalam Allah tu bukan maksudnya kalam lafzi, bukan maksudnya kalam nafsi. Hanya kalam tu ialah kalam ismi, dia panggil kalam dengan mana sifat. Dan satu laginya dia panggil kalam masdari, dengan mana bercakap. Bercakap itu kena atas perbuatan. Apabila kita bercakap, maka keluarlah cakapan. Apabila kita berkata, maka keluarlah perkataan. Maka perkataan tu ialah lafzi. Itu satu lagi. Itu pun panggil kalam juga. Sebab tu dalam kitab fiqh, dia katanya, apa dia? Setengah daripada perkara yang membatalkan sembahyang, apa dia? Bercakap. Setengah daripada perkara yang membatalkan sembahyang itu, membatalkan sembahyang itu bercakap. Itu panggil kalam juga, tapi itu kalam masdari, mana perbuatan. Apabila kita bercakap, apabila kita bercakap, maka keluar daripada mulut kita kalam lafzi, perkataan, cakapan dia panggil. Apabila kita, jadi pendek katanya 4 perkara. Kalam ismi ialah sifat perkata. Yang keduanya kalam nafsi ialah seperti hadis nafsi, ialah cadangan cakapan dalam hati. Cakapan yang ada dalam hati kita. Selepas pada ada cakapan dalam hati kita, maka kita pun usaha bercakap. Kita usaha bercakap. Itu pun panggil kalam juga, kalam masdari. Apabila kita usaha bercakap, maka keluar suara daripada kita. Apabila keluar suara yang melekat di atas haraf-haraf tu, maka panggil perkataan. Maka dari perkataan tu keluar daripada mulut kita, dia tenggap di atas angin, udara, hawa tu angin lah.
maka masuk dalam telinga orang tu, masuk dalam telinga orang ni. Jadi maknanya orang tu dia dengar akan perkataan kita. Adapun sifat perkata kita dia tak dengar. Kalam nafsi, hadisun nafsi pun dia tak dengar juga. Kalam masdari dengan mana perbuatan bercakap tu, perbuatan tu pun dia tak dengar juga. Yang dia dengarnya ialah kalam lafzi, suara yang melekat di atas huruf-huruf. Begitulah. Lalu tu dia katanya, iaitu sifat yang sedia adanya pada zatnya, zat Allah. Tiada berharaf, tiada dan tiada bersuara. Itu matan ya. Tiada berharaf, tiada bersuara. Apa maksud kata tiada berharaf, tiada bersuara? Artinya bukanlah itu sifat perkata tu jenis haraf dan bukan daripada jenis suara. Jenis haraf, jenis suara bukan. Sebab kalau jenis suara, jenis haraf itu ialah perkataan lafzi. Dia panggil kalam juga, cumanya kalam lafzi. Dia panggil begitu. Yang kita dengar itulah. Yang kita dengar, kalau orang bercakap, kita dengar cakapan dia dengan telinga kita. Maka yang kita dengar tu ialah dengar suara dia, suara yang melekat di atas haraf-haraf. Sebab tu kita faham. Sebab tu kalau dia batuk tu kita tak boleh faham apa arti batuk. Arti yang dia bersuara dengan suara batuk tadi, kita tak boleh faham bentuk batuk tu. Hanya boleh faham kata dia ada masalah dalam dada dia, gitu ya. Itu dengan secara lazim. Bukan daripada jenis haraf, bukanlah itu sifat daripada jenis haraf dan bukan daripada jenis suara. Maka apabila katanya bukan daripada jenis haraf, jenis suara, maka bukannya sifat perkata tu perkataan lafzi. Yang melekat pada atas haraf dan suara tu, itu ialah perkataan lafzi, bukan dia sifat. Kita panggil apa dia? Perkataan, kita panggil cakapan. Begitu. Kemudian cakapan perkataan itu yakni arad. Perkataan tu, perkataan lafzi itu satu jenis arad yang keluar daripada makhraj mulut kita, yang keluar bersama dengan angin melalui makhraj haraf, keluar daripada mulut kita, masuk dalam tenggap di atas angin, maka masuklah telinga siapa-siapa. Yakni arad yang berdiri pada hawa pada angin. Begitu. Jadi nak cerita katanya sifat perkata ni bukan dia perkataan lafzi. Sebab dia kena atas sifat. Dan bukan pula daripada perkataan nafsi. Bukan juga. Jadi sifat ini sifat kalam. Kena atas sifat. Adapun sini kalam nafsi lain-lain. Seperti hadis nafsi yang ada pada kita. Kenapa? Kerana bahwasanya daripada umur i'tibariyah, mana hadis nafsi itu masuk dalam bagai amrun i'tibari. Masuk dalam amrun i'tibari, kita maklum bahwasanya si amrun i'tibari bukan benda maujud. Benda maujud tu lain, amrun i'tibar tu lain, amrun i'tibari tu lain. Kalau begitu, kita sifat perkata tadi, dia kata sifat yang ada, maujud. Sifat yang ada, bukan perkara amrun i'tibari. Kalau begitu lain-lain lah. Begitulah. Agaknya kita jelas masalah ini. Jadi begitulah. Jadi maknanya kita ingat balik bahasanya kalam tu banyak bagai. Kalam ismi satu bagai, kalam lafzi satu bagai, kalam masdari satu bagai, kalam nafsi satu bagai. Semuanya dipanggilkan kalam semua. Yang kena di atas sifat tu mana dia? Kalam ismi. Kalam ismi, isim tu mana nama. Kalam nama bagi satu sifat. Itu kalam tu lah kena atas sifat. Apabila kata kalam tu kena atas sifat yang lawan bagi bisu, bukan suara.
Kalau suara tu, atas haraf suara tu, itu perkataan. Itu perkataan, bukan dia sifat perkata. Yang kita ada berlaku, yang ada terasa nak cakap tu, ada cadangan cakapan dalam hati tu, itu perkataan juga, kalam juga, tapi bukan sifat perkata di situ. Itu adalah hadisun nafsi, dia panggil perkataan nafsi, gitu. Dan juga di kita apabila kita bercakap dengan perbuatan tu panggil kalam masdari. Itu lain pula. Begitu. Jadi dengan sebab kalam tu ada 4 perkara, jadi yang mana satu yang kena atas sifat. Begitulah. Sebab tu dia katanya bukan tiada berharaf, tiada bersuara, mana bukan jenis haraf, bukan jenis suara. Kalau jenis haraf, jenis suara, kalam juga panggil. Itu kalau bahasa Melayu panggil kalam perkataan. Itu panggil cakapan, panggil perkataan. Begitulah. Yang kita rasa ada dalam cakapan nak cakap, ada sedia satu cakapan nak cakap sama orang tu sama orang ni, maka itu bukan sifat perkata juga, itu panggil hadisun nafsi. Begitu. Dan tiada terdahulu dan tiada terkemudian. Sifat perkata tadi, kalam dengan mana sifat perkata tadi tidak terdulu, tidak terkemudian. Tengok, dia kata arti tiada terdulu dan tiada terkemudian, tiada disifatkan dengan dahulu dan kemudian. Tak boleh kata ini dulu, ini belakang, ini dulu, ini kemudian. Tak boleh kata begitu. Sebabnya, kenapa tak boleh kata dahulu dan kemudian? Kerana bahawasanya sifat yang satu jua. Sebab sifat kalam sifat satu saja. Kalam tu ada satu saja. Maka kalau satu tu tak boleh kata yang dahulu, yang belakang. Seperti kita seorang itu dia dapat anak seorang saja. Maka tak boleh kata ini sulung, ini bongsu, tak boleh. Sebab sulung tu yang dulu, bongsu tu yang kemudian. Kalau dia ada anak seorang, nak kata sulung, tak boleh juga. Nak kata bongsu pun tak boleh juga sebab ada satu. Nak kata dulu dan kemudian tu syaratnya 2, 3 ke atas. Maka dengan sebab tu, perkata ada satu saja. Tak boleh kata dahulu, tak boleh kata kemudian. Dengan maknanya, kalam dengan mana sifat perkata ni, dia tak boleh kata dia dahulu, dia kemudian. Tak boleh sebab dia satu saja. Tapi kalau yang nu bolehlah kata dahulu kemudian. Mana? Perkataan. Tengok, cuba kita baca surah Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdu dahulu, lillah kemudian. Jadi alhamdulillah. Dengar ke tidak? Saya baca alhamdulillah. Dengar. Yang kita dengar tu apa dia? Kalam lafzi. Yang saya baca tadi tu alhamdulillahi rabbil alamin. Yang dengar tu apa dia? Kalam lafzi. Kalam lafzi. Maka tengok alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi alhamdu dahulu pada lillah. Rabbi lillah dahulu pada Rabbi. Rabbi dahulu daripada al-alamin. Kalau kita tengok kat belakangnya al-alamin belakang daripada Rabbi. Rabbi belakang daripada lillah. Lillah belakang daripada alhamdu. Itu memanglah kalau suara cakapan tu ada dahulu dan kemudian. Tengok apabila kita beri salam. Kita kata biasanya kita beri salam, kita mulai dengan yang mana? Assalamu dulu. Yang belakang tu apa dia? Alaikum. Apabila kita nak beri salam ke orang, kita katanya Assalamualaikum. Di situ apa dia? Keluar daripada mulut kitanya perkataan, kalam lafzi. Masuk dalam telinga orang yang kita bagi salam. Maka dia kata, tu betul lah, beri salam begitu betul lah. Sebut Assalamu dahulu, sebut Alaikum di belakang. Boleh kata belakang dulu, boleh kata lah. Kalau kita beri salam ke orang, katanya Alaikumussalam. Dia kata itu salah.
kau beri salam gitu salah. Sebab apa dia katanya? Tak boleh mendahulukan alaikum. Tak kena cara mendahulukan alaikum. Membelakangkan assalam. Boleh kata dulu belakang lah. Sebab apa? Sebab itu perkataan. Adalah dulu dan kemudian. Sebab perkataan tengok. Assalamualaikum. Dua ke tidak? Dah dua, bukan satu. Dua perkataan kan. Assalamu satu, alaikum satu. Maka apabila ada dua, jadilah satu dulu, satu kemudian. Jadi maknanya, kalau kita kata kalam ada dulu dan kemudian. Itu kalam mana? Kalam lafzi. Kalam, kita katanya, Assalamualaikum adalah satu kalam. Boleh nak kata begitu. Assalamualaikum itu satu kalam perkataan kan. Itu satu kalam. Tapi kalau bahasa Arab katanya Assalamualaikum itu adalah satu kalam. Kalam tu bahasa Arab. Nak kata bahasa Melayu katanya itu adalah satu apa? Satu sifat perkata, bukan satu perkataan. Satu perkataan lafzi sebab melekat pada haraf dan suara. Maka apabila begitu dia kata tu betul lah, sebut assalamu dulu, belakangkan alaikum, itu kena dengan cara. Kalau kita beri salam alaikum assalam, dia kata itu tak kena cara bagi salam gitu. Gitu. Itu tak kena cara beri salam gitu. Alaikum di dahulu tu tak kena cara. Assalamu di belakang itu tak kena cara. Maka ada dahulu dan kemudian tu kalam lafzi. Adapun kalam dengan mana sifat perkata tak boleh kata dahulu dan kemudian sebab dia ada satu saja. Begitulah. Jadi maknanya kalau nak tanya kalam ada dahulu dan ada dahulu kemudian ke tidak? Kalau orang jawab kata tidak ada dulu dan kemudian, itu maknanya kalam dengan mana sifat perkata. Kalau kita tanya kalam ada dulu dan kemudian ke tidak, dia jawab kata ada dulu dan kemudian, mana kita kena tanya itu kalam lafzi. Begitulah. Maka sebab tu dia jaganya tiada terdulu, tiada terkemudian untuk nak betulkan faham kita, jangan kata kalam sifat tu kalam sifat dengan mana perkataan. Sebab tu katanya, tiada terdulu, tiada terkemudian. Kalau begitu bukan perkataan lah. Kalam dengan mana perkataan tu bukanlah sebab tiada terdulu dan tiada terkemudian. Begitu. Dan tiada, tiada berkelakuan sifat itu. Sifat perkata tadi tiada berkelakuan. Dengan satu kelakuan, nak kata nyaring, nak kata lahan, boleh ke tidak? Tak boleh. Yang kata nyaring, yang kata lahan tu apa dia? Perkataan. Perkataan lafzi, kalam lafzi itu. Semayang maghrib, imam mesti nyaring bacaannya. Semayang zuhur, lahankan bacaannya imam tu. Okay, kata begitu kan. Maka dia apa dia? Bacaan. Bacaan tu perkataan lah. Jadi katanya kelakuan kataan itu nyaring, kelakuan dianya lahan, itu kelakuan. Maka sifat perkata tak boleh kata nyaring, tak boleh kata lahan. Kalam dengan mana sifat perkata. Tetapi kalam dengan kalam lafzi, kalam lafzi yang kata perkataan lafzi itu boleh katalah nyaring, lahan, boleh. Boleh kata juga apa dia balaghah ke tidak balaghah, dalam, kita kata ini dalam cakapan ini, boleh kata dalam. Cakapan gini biasa, cakapan biasa tak ada dalam, katalah. Boleh kata majaz, boleh kata apa dia, itu dia katanya, tapi ini sifat perkata. Macam mana nak katanya lahan tak lahan, nyaring tak nyaring. Tengok. Dia kata tiada berkelakuan sifat itu dengan satu kelakuan daripada segala kelakuan kalam. Yang kalam, kalam mana tu? Dengan mana perkataan. Ya kalam dengan mana perkataan boleh. Nak kata nyaring, nak kata lahan, nak kata dalam tak dalam cakapan ni. Tengok. Tapi kalam dengan mana sifat tak boleh begitu.
Gitulah. Seperti misal kelakuannya, seperti daripada bahasa Melayu, bahasa Arab. Kalau bercakap Arab, jadi bahasa Arab kita katanya. Tapi sifat perkata tak boleh kata bahasa Arab, bahasa Melayu, bahasa mana. Kan? Tapi kalau cakapan tu, kataan lafzi itu boleh nak kata, kita katanya, Assalamualaikum, bahasa apa tu? Bahasa Arab. Kesejahteraan atas kamu, bahasa apa tu? Bahasa Melayu. Boleh katalah. Boleh kata ini bahasa Arab ni, bukan bahasa Melayu ni. Begitu. Tengok. Takbiratul ihram, kalau orang kuasa, mesti takbir dengan bahasa Arab. Takbir, ucapan takbir. Boleh dia katanya, wajib kena dengan bahasa Arab. Begitu. Wajib guna bahasa Arab bagi orang yang mampu baca bahasa Arab, mesti takbir dengan bahasa Arab. Boleh kata bahasa Melayu, bahasa Arab, bahasa mana. Sebab apa? Sebab dia perkataan. Adapun sifat perkata yang lawan bagi bisu, tak boleh kata bahasa itu, bahasa ini, tak boleh. Begitulah. Dan perlahan dan nyaring, boleh katalah kalau perkataan kalam dengan mana perkataan dengan mana perkataan lafzi itu yang ialah arat yang berdiri pada hawa tadi tu, bolehlah kata nyaring, boleh kata lahan. Tengok. Setengah orang katanya, elok perkataan ini. Elok perkataan ini, penuh dengan hikmat. Macam dia kata. Itu apa dia? Perkataan. Sifat bagi perkataan. Bolehlah berkelakuan begitu, berkelakuan gini. Tapi sifat perkata, sifat tak boleh katanya berkelakuan mana-mana. Sebab tu nak katanya sifat perkata yang ada kat anak lidah kita samalah. Nak kata sifat perkata kita tu bahasa Arab, bahasa Melayu, tak boleh. Sebab kalau kita apabila dengar daripada suara keluar pada mulut tu, barulah kita boleh menghukumkan. Ini bahasa Arab kau cakap tu. Ini bahasa Melayu kau cakap tu. Boleh. Kenapa kau cakap tu campur-campur bahasa Melayu sikit, bahasa Arab lagi. Pening dengar. Boleh katalah. Begitulah. Jadi pendek katanya, dia ada urai panjang tu supaya kita boleh berbeza mana sifat dengan mana kalam dengan mana perkata, mana kalam dengan mana perkataan, mana kalam dengan mana hadis nafsi, perkataan nafsi, mana kalam dengan bercakap. Begitulah. Jadi yang kita nak sekarangnya sifat perkata. Yang itulah kena atas sifat. Begitu. Dan iaitu sifat yang dengan dia berkata-kata Allah Ta'ala dan bertutur-tutur dan bertuturnya. Kita akhir di situ. InsyaAllah kita sambung pada kata dan iaitu sifat yang dengan dia berkata-kata Allah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa nawwir qulubana min nurikal karim waj'al amalana khalisatan liwajhikal karim. Allahumma inna nas'aluka qra'nahu wa nafasnahu nasib. فردنا علينا وافتح إلى سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.